Halo semua, saya Cikgu Fong yang akan mengajar kamu SPM Ekonomi. Para pelajar perlu fahamkan, SPM Ekonomi ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Baik murid-murid, kita akan bermula dengan kertas 2 bahagian B, di mana calon perlu memilih 2 daripada 4 soalan. Di sini Cikgu Fong akan bagikan satu soalan bentuk kebat yang perlu pelajar kuasai. Contoh, soalan nombor 14. Maklumat berikut berkaitan dengan satu tindakan kerajaan. Bajet 2023, pemula untuk belia naik kepada RM200. Ini merupakan kata tugas yang perlu pelajar faham. Pemula kredit. Okey, merupakan satu bentuk subsidi diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Contoh, seramai 2 juta belia berusia 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa berusia 21 tahun ke atas di negara ini bakal menerima manfaat program kredit e-dompet pemula yang akan dinaikkan jumlah kredit daripada 150 kepada 200 pada tahun depan. Soalan tanya, soalan kebat biasanya adanya 3. Okey, soalan tanya ada 3. Biasanya soalan contoh A. Anda bersetuju dengan tindakan kerajaan di atas, berikan alasan. Calon perlu faham. Semua usaha yang diberikan ataupun diagihkan kepada kerajaan kepada rakyat membawa kebaikan. Pelajar perlu bagikan alasan apa kebaikan, apa manfaat yang diterima. Maka diberikan ialah 4. Okey, contoh di sini. Nah, saya amat setuju. Alasan saya. Alasan calon. Saya amat setuju dengan tindakan kerajaan yang menaikkan jumlah kredit program e-dompet pemula daripada 150 hingga ke 200. Sebarang maklumat yang diberikan perlu pelajar masukkan. Okey, yang ini penting. Kemudian bagikan huraian. Mengapa kamu rasakannya tindakan yang betul? Hal ini kerana usaha kerajaan berjaya meringankan beban golongan belia dan ibu bapa mereka. Meringankan beban. Okay? Dalam membiayai kos kehidupan yang kian meningkat. Khasnya di kawasan bandar, di mana kos sara hidup semakin meningkat. Oleh itu, tindakan kerajaan dapat menjamin kebajikan rakyat dan memelihara kepentingan rakyat. Itu satu bahagian. Kemudiannya pelajar boleh tambah lagi. Selain itu, tindakan kerajaan juga membolehkan jumlah pendapatan golongan belia meningkat. Di mana kredit pemula RM200 dapat meningkatkan pendapatan. Di mana jumlah permintaan belia ataupun golongan pelajar terhadap barangan-barangan dapat ditingkatkan. Apabila RM200 dikreditkan, maka golongan belia dapat berbelanja dengan lebih. Kemudiannya, kepuasan mereka dapat dicapai ataupun dapat dimaksimumkan. Bagikan contoh. Contoh RM200 ini digunakan untuk membeli buku rujukan, membeli alat-alat tulis. Semua contoh ini bagikan beserta dengan contoh dan kebaikannya. Ini untuk bahagian A, 4 markah. Kemudian, untuk bahagian B, kehendak soalan meminta dengan bantuan gambar raja. Gambar raja di sini meminta calon bagikan keluk. Di mana keluk permintaan ataupun keluk penawaran bergantung pada soalan. Contoh, jelaskan kesan tindakan tersebut kepada pasaran di sini. Nah, kesan kepada pasaran barangan di sini. Maka calon perlu faham. Kita perlu lukis keluk keseimbangan pasaran. Boleh faham? Alright. Okey. Contoh di sini, cikgu bagikan contoh. Apa bentuk jawapan? Nah, kira. Di mana soalan meminta pelajar lukiskan keluk. Lukiskan keluk daripada 7 markah di sini, dapatlah 4 markah. 4 markah berdasarkan keluk. Kemudian, 3 markah berdasarkan huraian. Okey, apa yang calon lukis jelaskan saja. Di sini pelajar perlu faham. Keluk kemungkinan pengeluaran original asalnya dapatlah 2 markah apabila kita lukis peralihan keluk permintaan pasaran ke kanan tambah 2 markah. Sampel yang diberikan di sini. Nampak? Semasa
pelajar lukis keluk, ingat mesti adanya tajuk dan mesti adanya simbol, adanya harga, RM, kuantiti dan unit. Kemudian lukis yang asalnya. Lakarkan. Tak semestinya menggunakan kertas graf jika tidak diminta. Maka pelajar gunakan 7 hingga 8 baris. Lakarkan. Okey, lakarkan. Dan yang biru itu merupakan keluk permintaan pasaran asal dan keluk penawaran pasaran asal. Kemudian adanya keluk keseimbangan di mana keluk permintaan asal bersilang dengan keluk penawaran. Titik I ditandakan. Okey, P0 merupakan harga asal dan Q0 merupakan kuantiti asal. Apabila kerajaan mengagihkan 200 I formula, maka jumlah permintaan akan meningkat, maka beralihlah keluk permintaan pasaran ke kanan. Yang mana merah yang cikgu tulis, di mana adanya arah beralih ke kanan. Ini menyebabkan jumlah kuantiti bertambah pada Q0. Dan apabila kita lihat jumlah penawaran adalah kekal, tidak berubah, maka wujud lebihan permintaan yang membawa kesan kenaikan harga. Semua apa yang Cikgu Fung lukiskan di sini perlu calon tuliskan huraian tak semestinya lengkap, tetapi mesti berdasarkan apa yang calon lukis. Contoh di bahagian kanan, di bahagian kiri ni. Keluk DD ialah keluk permintaan pasaran. Keluk SS ialah keluk penawaran pasaran. Maka di sini dapatlah markah. Keseimbangan pasaran berlaku apabila keluk permintaan pasaran bersilang dengan keluk penawaran pasaran pada titik I0. Semua yang ditujukan dalam keluk yang berwarna biru itu. Jumlah permintaan pasaran akan meningkat. Ekoran kredit dompet meningkat daripada 150 kepada 200. Maka keluk permintaan pasaran akan beralih ke kanan dari D0 ke D1. Semua ini memberi markah. Namun demikian, jumlah penawaran pasaran adalah kekal, maka wujud ketidakstabilan pasaran di mana wujudnya lebihan permintaan, maka calon boleh tuliskan simbolnya. Lebihan permintaan maksudnya DD melebihi SS di sini dapat markah. Akhirnya harga barang akan meningkat dan wujud keluk keseimbangan pasaran yang baru. Daripada apa yang cikgu tik di sini semuanya point. Maka soalan B dapatlah markah maksimum. Ingat, sekiranya calon tidak melukiskan keluk, maksimum 3 markah. Atau cuma lukis keluk tanpa sebarang huraian, maka calon cuma dapat maksimum 4 markah. Ini merupakan semuanya arahan daripada skema lembaga. Faham kan? Untuk bahagian C yang terakhir, ini merupakan soalan kebat. Apa yang kita belajar di sini akan digunakan untuk bahagian ini. Contoh, soalan C. I pemula untuk belia yang diumumkan akan memberi impak. Nak pelajar perlu faham, perkataan impak maksudnya kesan. Apa kesan? Kesan positif, kesan negatif. Kepada ekonomi secara keseluruhan, berikan pendapat anda. Sama juga. Apabila jumpanya memberikan impak kepada ekonomi. Ekonomi kita merujuk kepada isi rumah, filma dan kerajaan. Markah diberikan ialah 9 markah. Di sini pelajar perlu gunakan formula yang Cikgu Fong berikan, bagikan 2 isi. Apa impak kepada isi rumah dan apa impak kepada filma. Kemudian lukiskan keluk. Jumlah permintaan isi rumah meningkat, kita lukiskan keluk permintaan. Atau pelajar pilih penawaran filma meningkat, lukiskan keluk penawaran pasaran. Kemudian bahagian ini perlu pelajar tuliskan satu bahagian pandangan 2 sisi.
Pandangan dua sisi bahagian ini penting supaya jawapan calon dapat ditingkatkan. Contoh, faedah yang diterima oleh isi rumah, faedah yang diterima oleh filmah turut membawa kesan kepada isi rumah, filmah ataupun kerajaan. Bahagian ini yang menunjukkan jawapan calon matang dan kreatif. Baik, di sini Cikgu Fong bagikan contoh. Contoh di sini. Okey. Program E-Pemula sememangnya memberikan impak kepada ekonomi negara, dapat markah, di mana isi rumah pemuda belia yang memperoleh kredit RM200 dapat meningkatkan kuasa beli mereka. Meningkatkan kuasa beli mereka, dapat markah. Apabila kuasa beli meningkat, maka jumlah permintaan barang dan perkhidmatan juga akan meningkat. Okey, kesannya beliau dapat memaksimumkan kepuasan apabila isi rumah berbelanja lebih. Khasnya apabila mereka membeli barangan mewah. Okey, tetapi rujuk pada bahagian ini kita tujukan pelajar. Mereka beli barangan keperluan yang dapat membantu dalam sesi persekolahan. Kaitkan dengan kes yang diberikan. Kemudian, kalau boleh kita kaitkan dengan keluk. Kesan peningkatan jumlah permintaan dapat ditunjukkan melalui keluk permintaan di bawah. Bahagian ini yang Cikgu Fong bagikan, ini lakarkan saja, gunakan 7 hingga 8 baris, lukis dengan lengkapnya. Selengkapnya adanya harga, adanya kuantiti, adanya simbol DD, simbol SS, keseimbangan keseluruhannya. Dapatlah pelajar tingkatkan tahap kepada tahap 2. Kemudian, berikan satu lagi bahagian. Bahagian kebaikan kepada isi rumah, filmah ataupun kerajaan. Yang pertama, Cikgu Fong bagikan kebaikan kepada isi rumah. Mungkin kita kaitkan kepada filmah. Selain itu, program tersebut juga membawa kebaikan kepada filmah, di mana jumlah permintaan daripada beliau turut meningkatkan jumlah penawaran barangan. Apabila individu membeli lebih, maka filmah perlu memenuhi permintaan, maka penawaran filmah akan meningkat. Di sini, contoh penawaran terhadap barang alat tulis, buku-buku ilmiah akan meningkat, maka kesannya keuntungan filmah dapat dimaksimumkan. Okey, kemudian calon boleh tulis apabila keuntungan filmah dimaksimumkan, maka mereka boleh membuka cawangan ataupun meningkatkan produktiviti mereka ataupun mengembangkan perniagaan ke luar negara supaya dapat meluaskan pasaran. Semua ini boleh calon kaitkan dengan kes. Okey, menunjukkan jawapan calon jelas, matang. Okey. Untuk yang bahagian seterusnya ialah pandangan dua sisi. Ini calon perlu ambil perhatian. Bahagian pandangan dua sisi. Calon diminta bagikan satu saja idea. Apa kesan negatif sama ada kepada isi rumah ataupun kepada filmah ataupun kepada kerajaan. Di sini Cikgu Fong bagikan satu contoh. Namun demikian ataupun walau bagaimanapun, program E-Pemula kredit RM200 turut membawa impak negatif. Impak negatif kepada belia, di mana belia mungkin menyalahgunakan RM200 itu belanja dengan atas barang-barang yang tidak diperlukan pada tahap pelajaran. Okey, contoh di sini, pelajar boros berbelanja jika tidak bijak merancang perbelanjaan mereka. Contohnya mereka membeli alat solek, membeli minyak wangi. Semuanya merupakan barang mewah ataupun bukan satu barang keperluan kepada pelajar. Boleh pelajar bagikan contoh. Kemudian Cikgu Fong bagi satu lagi contoh. Sekiranya kerajaan mengagihkan subsidi ini secara berterusan, juga akan menimbulkan perbelanjaan kerajaan meningkat, sehingga kerajaan terpaksa menangguh sesetengah projek pembangunan. Kerajaan
juga merupakan satu unit ekonomi. Kerajaan juga menghadapi masalah kekurangan membuat pilihan dan kos lepas. Jika agihan subsidi secara berterusan akan meningkatkan jumlah perbelanjaan, maka terpaksalah kerajaan mengurangkan ataupun membatalkan, memanjangkan tarikh pelaksanaan projek pembangunan tertentu. Semua ini perlu calon tuliskan. Ingat, bahagian kebat mesti ada pandangan dua sisi. Khasnya kata tugas diminta bincangkan. Nyatakan bincangkan, tulis bahagian ini. Pada slot akhir ini, perlu calon bagikan kesan. Apa kesimpulan, keseluruhan apa yang diberikan oleh calon? Iaitu kesimpulannya. Program e-Pemula dilaksanakan perlu dipantau dari semasa ke semasa demi membawa lebih kebaikan dan memelihara kepentingan semua pihak. Bahagian kesimpulannya, sekiranya calon berikan bahagian kebaikan dan nyatakan bahagian keburukan ataupun kelemahan, bahagian kesimpulannya bagikan keadaan yang menang-menang, win-win situation, di mana kerajaan perlu memantau, observe, memantau apa yang dilakukan supaya semua unit ekonomi kepentingan mereka terpelihara. Pelajar, ini merupakan slot yang Cikgu Fong kongsi dengan murid-murid. Harap kamu semua dapat menguasai apa yang Cikgu Fong kongsi di sini. Maka Cikgu Fong berharap semuanya belajar dengan tekun. Selamat maju jaya dalam SPM ekonomi kamu. Alright, kita jumpa lagi slot kemudian.